Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa antasumu khairul lakum la'allakum in kuntum ta'lamun. Baik tuan-tuan yang saya muliakan, kepada pengurusi majlis, kepada pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Di dalam surah Yasin Allah Ta'ala sebut kepada kita, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ayat ini tuan-tuan disebutkan oleh Allah di dalam surah Yasin. Kisah berkenaan seorang laki-laki yang datang kepada orang yang menangkap 3 utusan Allah. Laki-laki ini datang daripada hujung negeri. Waja'a min aqsal Madinah, datang daripada hujung bandar, hujung kampung, hujung negeri, dalam keadaan tergesa-gesa. Yas'a, berlari-lari anak, tergesa-gesa. Kenapa? Kerana ada utusan-utusan Allah yang ditangkap kerana menyebarkan dakwah. Ditangkap dan nak dihukum kerana menyebarkan dakwah. Jadi laki-laki ini datang mempertahankan utusan Allah tadi dan berkata kepada penduduk negeri dia, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Kamu ikutlah mereka ini, mereka tak minta upah apa pun daripada kamu. Bila laki-laki ini berkata kepada penduduk negeri tadi, ikut 3 orang ni, yang kau orang nak bunuh dia pasal, yang kau orang nak hukum dia pasal, dia bukan menyusahkan kau, ikut sajalah, berimanlah dengan ajaran dia. Penduduk negeri tadi mula-mula menghadap 3 orang Nabi. Bila datang si laki-laki ni, sound dia orang pula, cakap dekat dia orang pula, ai ni siapa pula ni? Orang kampung kita, orang negeri kita, udah berpaling tadah mengikut Nabi ni pula apa ni? Daripada menghadap Nabi bertiga, mereka menghadap kepada laki-laki ini. Di dalam Al-Quran tidak dinyatakan siapa nama laki-laki ini, tetapi ada ulama tafsir menyebutkan dalam tafsir mereka, laki-laki itu nama dia Habib. Ada yang panggil dia Habib An-Najjar. Dia kata ikut, yang orang lain tak nak ikut, tiba-tiba dia cakap ikut Nabi ini. Maka mereka bertanya pada dia, Pak, siapa nak ikut? Apa yang Nabi ini buat pada kita? Sebab Nabi-Nabi ini mengajak kita menyembah Allah. Yang kita sekarang ni menyembah berhala. Adakah patut menyembah berhala? Padahal bukanlah berhala yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita ialah Allah. Datanglah ayat 22 tadi. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Salahkah aku nak menyembah Tuhan aku yang menciptakan aku? Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Ini kata-kata Habib. Saya sebutlah nama dia Habib ikut riwayat dalam tafsir. Tapi kalau kita sebut, itulah kata-kata laki-laki tadi. Salahkah aku menyembah Tuhan yang menjadikan aku, dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Tuan-tuan, bila dia cakap macam itu, apa jadi? Bunuh. Jalan mati. Ulama-ulama tafsir meriwayatkan bahawa dia mati dengan cara dipijak perutnya, dipijak beramai-ramai, mati.
Tuan-tuan, kalau 5 orang pijak pun mati, kalau 5 orang ikat kaki tangan pijak pun mati. Yang ini bukannya 5 orang bang, ini satu bandar bang. Seorang pijak kepala, seorang pijak perut, seorang tak sana, seorang smackdown sini, mati lah Habib. Agak-agak kalaulah tuan-tuan pijak saya malam ni, saya seorang, tuan-tuan pijak saya seorang yang datang malam ni 200 orang, agak-agak berapa minit saya tahan? Tak sampai 10 minit jalan. Kena yang siku besar, kena yang kepala lutut besar, dihentaknya dada saya, jalan 10 minit. 10 minit saya menderita dipijak. Dalam ayat ini tuan-tuan, qila dukhulil jannah, bila dia mati dibunuh, apa Allah kata pada dia? Qila dukhulil jannah, laki-laki oi, pergi masuk dalam syurga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Laki-laki ni kata apa? Ya Allah, seronoknya syurga, ya Allah, nikmatnya syurga, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kalaulah kaum aku mengetahui nikmatnya syurga, mereka takkan bunuh aku. Kalaulah mereka itu tahu nikmatnya syurga, mereka akan beriman kepada 3 orang nabi tadi. Tuan-tuan, ini nama dia syahid. Mati, dibunuh, sakitnya tak sampai 10 minit, tapi Allah gantikan dengan syurga. Itu kisah di dalam surah Yasin ayat 22, ayat 23. Datang pula ayat 24, datang pula ayat 25. Habis cerita tentang Habib tadi masuk syurga, apa kata Allah? Allah cerita pula tentang negeri itu. Kamu ingat kamu bunuh Nabi 3 orang, Allah biar. Kamu ingat kamu bunuh orang yang beriman pada Allah, Allah biarkan. Allah kata tak perlu, in kanat illa sayhatan wahidah. Tak perlu nak turun jundum minas sama, tak perlu nak turun tentera daripada langit. Kata Allah, Allah hancurkan negeri itu, in kanat sayhah wahidah, sayhatan wahidah, dengan satu pekikan sahaja, pekikan saja, bum, fa idahum khamidun. Tuan-tuan, dalam ayat itu Allah sebut khamidun, bukan hamidun. Hamid lain, khamid lain. Hamid tu apa? Hamid yang terpuji. Tuan-tuan, sini nama Abdul Hamid, hamba kepada Allah yang terpuji. Jangan buat nama anak pula Khamid. Nama anak kamu apa, Din? Khamid. Apa tu? Sesak nafas. Khamid bernafas dalam lumpur. Khamid bernafas dalam debu. Khamid dalam keadaan tak boleh bernafas, bernafas dalam debu. Nama dia apa? Khamid. Sikit saja, satu baris sama, satu huruf sama. Apa Samsudin sebut, ini ada yang ni dia punya jin mata satu. Oh, jin mata buta lah cikgu. Yang ni bukan jin mata buta. Oh, yang ni titiknya di atas. Oh, kalau titik di atas, jin pakai toncin lah cikgu. Nama dia Khamid. Ulama-ulama bincang. Ulama-ulama bincang, tuan-tuan. Negeri apa ini? Negeri apa yang Allah hancurkan mereka dengan sekali pekikan mati satu negeri, dan mereka pula mati dalam keadaan sesak nafas, tak boleh bernafas. Maka ada ulama sebut negeri itu ialah negeri Intaqiyah. Di mana ustaz? Kawasan-kawasan Turki. Kenapa mereka mati ustaz? Letupan gunung berapi sekali meletup, dengan satu pekikan mati, lava dia, debu dia menimbus mereka. Maka debu yang menimbus, lava yang menimbus, itulah mereka bernafas di dalam debu, di dalam lumpur, di dalam habuk, di dalam asap, mati. Nama dia apa? Khamid nama dia. Tuan-tuan,
Dalam tafsir Al-Azhar Hamka dia sebut apa? Bila orang gali satu tempat di Itali, bila orang menggali satu tempat di Itali, gali dalam tanah, mereka menjumpai mayat-mayat yang masih dalam kondisi, dalam keadaan yang baik. Ada yang sedang minum, ada yang sedang makan, ada yang sedang duduk, ada yang sedang meliwat, ada yang sedang berzina, ada yang sedang berzina dengan budak-budak. Mayat-mayat mereka masih dalam kondisi yang elok. Mereka gali tempat ini, mereka jumpa satu kawasan, satu bandar yang habis, seolah-olah mereka ini mati dalam keadaan mengejut. Dan hampir dengan tempat mereka itu ialah gunung berapi yang pernah meletup dan mengeluarkan lava dia dan menimbus negeri ini. Negeri itu nama dia Pompei, yang ada di wilayah Itali, yang sekarang dibuka untuk lawatan. Tuan-tuan boleh tengok macam mana perlakuan seks bebas, perlakuan liwat bebas, perlakuan jahat mereka, dan mereka mati secara mengejut, kerah badan, dan masih dalam keadaan kondisi yang elok. Mayat mereka itu dibalut dengan debu-debu daripada gunung berapi. Tuan-tuan yang saya muliakan, nanti tuan-tuan kata pula ceramah ni persiapan Ramadan, apa kejadah pula surah Yasin ayat 22 ni. Ini parah ni parah ni tuan-tuan. Dengar ceramah sekerat dia balik, kerja dia nak ngumpat saja. Saya tertarik dengan ayat 22, perkataan Habib tadi, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Salahkah aku untuk menyembah Tuhan aku yang menciptakan aku? Satu, kita ni kena sembah pada Allah, pada Tuhan yang menciptakan kita. Itu jawapan dia. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Sembahlah dia. Ini jawapan kalau tuan-tuan nak tanya kepada orang yang bukan Islam. Tanya pada dia, Alex, ya, siapa yang menjadikan kau? Tanya dia, adakah patung? Dulu aku tengok rumah kau tak ada patung, sekarang rumah kau ada patung. Itu baru beli. Itu Tuhan kau? Tuhan lah, sembah dia. Baru beli. Sekarang umur you berapa tahun? Umur saya 58 tahun. Ini umur patung? Baru 2 bulan. Sekarang siapa yang buat siapa? Patung menciptakan kamu atau kamu yang menciptakan patung? Takkan mereka dapat jawab, tuan-tuan. Maka sudah pasti yang menciptakan kamulah yang menciptakan langit dan bumi, yang maha berkuasa. Nama dia Allah. Maka Tuhan yang selayaknya kamu sembah ialah Allah, sebab dia yang menciptakan kita. Satu. Jadi kalau kita berjumpa dengan orang yang tak Islam, tanya dia, siapa menciptakan awak? Batu? Adakah batu menciptakan awak sedangkan awak ambil daripada kuari? Batu tu awak ambil daripada gunung, awak ukir, kemudian awak jadikan Tuhan. Dia bukannya Tuhan, awak yang mengukir dia. Tuan-tuan yang saya muliakan, maka kita kena cari siapa menciptakan kita, maka sembahlah yang menciptakan kita. Satu. Yang kedua, kita ni bekerja dekat dengan satu syarikat. Nama syarikat itu Syarikat Congkuat Sendirian Berhad. Contoh, tiba-tiba kita buat kerja untuk Kincing Kuat. Kamu bekerja di kedai Cong, makan gaji dengan Cong. Cong bagi allowance, Cong bagi gaji, Cong masukkan kamu dalam sok-sok, di dalam EPF dia potong gaji.
Kamu dapat macam-macam kemudahan. Bukan setakat hari raya haji, hari raya puasa. Kamu dapat bonus. Punya baik tokek kamu. Raya Cina pun kamu dapat bonus. Dan 5 Mandarin. Masya Allah. Sekotak kata kita. Sekotak tak habis lagi pun. Tiba-tiba kamu bekerja untuk syarikat lain. Gaji kamu ambil dari sini. Makan daripada syarikat Acong. Tapi kamu kerja untuk syarikat Aking. Kamu ketaatan pada dia. Kamu taat pada dia. Padahal dia tak buat apa-apa pun. Kamu khianat pada majikan kamu. Tuan-tuan, tak betul tu. Mana boleh khianat pada majikan kita. Dia yang duk jaga kita, duk cover kita semua. Serupalah dengan Tuhan yang bagi rezeki, yang jaga kita, yang uruskan kita, yang buat segala-galanya Allah. Kenapa kamu tak setia pada Allah? Sepatutnya kamu setia kepada Allah. Bukannya setia kepada setan. Bukannya mengikut jejak langkah syaitan, hawa nafsu, manusia dan sebagainya. Balik kepada Allah. Dua. Yang ketiga, selalu kita dengar ayat ni, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah kami jadikan manusia dan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi tuan-tuan, Allah jadikan kita untuk buat ibadat. Okey, nombor 3, ingat ni. Saya cakap ni. Allah jadikan kita untuk buat ibadat pada dia, sembah dia, buat ibadat pada dia. Dan Allah menyediakan jalan-jalan untuk beribadat. Kemudahan untuk beribadat. Sebab itu, setiap hari ada jalan untuk kita buat ibadat, yang kesudahan ibadat itu ialah syurga. Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Ihya, dia kata apa? Manusia yang berbohong ialah manusia yang bercita-cita nak ke syurga tapi amalan tak ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta syurga baik di akhirat. Minta jannatul firdausi nuzula. Minta jannah syurga firdaus. Puasa pun tidak. Maka kata Imam Al-Ghazali, pembohong. Ada 4 jenis pembohong Imam Ghazali sebut dalam kitabnya. Pembohong yang pertama, kata sayang pada Allah. Bila Allah bagi ujian, maki Allah. Bila Allah bagi ujian, bila Allah bagi sedikit ujian kesakitan, dia maki manusia. Malah dia maki penyakit tu. Bila masa kau sayang pada Allah, kau hanya terima nikmat, kau puji Allah. Bila Allah uji sakit, kau maki. Ini pembohong. Kata kekasih Allah, apa juga yang kekasih bagi, terima je lah. Manusia bohong yang kedua ni, kata mengaku sayang Rasulullah, tapi datang dalam masa yang lain, benci pada ulama, benci pada anak yatim, fakir miskin. Bila masa engkau ni, Nabi Muhammad sayang anak yatim. Nabi Muhammad kata al-ulama warasatul anbiya. Engkau benci pula pada para ulama. Hari ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi orang baik, masalah tuan-tuan. Tuan-tuan nak ajak orang selawat pun masalah sekarang. Baik buat konsert, senang tuan-tuan. Tapi kau kata kau sayang pada Rasulullah, jalan nak mencintai Rasulullah, macam-macam halangan. Halangan yang ini, halangan yang ini. Yang satu halangan pula, tak payahlah buat ini, kita buat konsert. Ini satu halangan. Yang satu halangan pula, apa ni selawat-selawat ni, Nabi tak pernah buat. Ya Hanana ni tak pernah buat pula. Itu macam mana cerita ni? Qasidah ni mana ada Nabi buat? Benar. Jadi aku nak buat apa ni tuan-tuan? Selawat tak boleh, ini tak boleh, apa tak boleh. Allah, ni parah ni tuan-tuan. Engkau mengatakan bahawa engkau takut pada neraka, dalam masa yang sama kau tak tinggalkan maksiat. Pembohong, kata Ghazali.
Imam Al-Ghazali kata kau takut neraka tapi maksiat on. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala dia bagi kepada kita sentiasa jalan nak masuk syurga, sentiasa jalan nak buat ibadat. Sebab tujuan kita dijadikan ialah untuk beribadat. Jangan lupa dengan asal usul tujuan kejadian kita. Aku rasa baru je puasa, dah datang balik puasa. Demon ni silap kalendar ke apa? Silap kalendar dia kata tuan-tuan. Memang kita dijadikan untuk ibadat. Ini heran buat apa? Yelah, bukan masa heran Ustaz. Ada? Tak ada lah, baru masa baru je puasa Ustaz. Sebab tu dia ada satu lagu tu, ada satu lagu. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Oh, seronok Ustaz. Dengar lagu tu seronok. Ramadan tiba. Tapi ada orang tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba puasa. Ya ke? Ya ke? Rejab dia tak tahu, Syakban dia tak tahu. Puasa apa penyimpan moha besar umum apa ni? Oi, ini nama dia tiba-tiba Ramadan tuan-tuan. Setiap satu detik, setiap satu saat, setiap satu ruang, semuanya jalan Allah Ta'ala nak bagi kita syurga kalau kita manfaatkan dia. Setiap satu hari sampai minggu sampai bulan ada saja ibadat untuk kita buat ibadat untuk kita masuk syurga. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang mana dua nikmat ini kebanyakan manusia mensia-siakannya. Nikmat apa? Nikmat lapang masa dan nikmat sihat. As-sihah, sihat, wal faragh, masa lapang, relax. Dua nikmat ni disia-siakan, akhirnya tak sempat nak buat ibadat. Ni akak-akak di belakang ni rupa ramai yang tak habis qada ni. Tak habis qada lagi puasa. Puasa tak sampai lagi tuan-tuan, 14 hari habis, datang lah dia. 2 minggu insya-Allah. Kita pula tinggal sembahyang 15 apa nama, tinggal puasa 15 hari. Nak datang puasa 14. Tak macam tu. Ya Allah, sempat ke ni? Memang tak sempat kat Zoom. Allah bagi 11 bulan untuk qada kat Zoom buat apa? Sekarang dah sesak-sesak nafas ni baru kelang kabut nak qada. Sebab tu abang-abang, nanti lepas raya ajak isteri qada awal. Raya kedua qada dah. Bukannya raya haji, raya puasa, raya kedua dah boleh puasa dah. Lihat besok kita qada. Abang nak raya bang, tak payah raya, tak ada maknanya. Kamu dulu pun sok-sok dah begini baru nak ambil qada. Abang pun cemah-cemah tu kata dia. Jangan waktu lapang tu relax main TikTok. Waktu lapang main lato-lato. Sepatutnya masa lapang baca Quran. Awak habiskan masa main TikTok. Dulu zaman tak ada media sosial, kita dibawa dengan macam-macam benda untuk menjadikan manusia leka, lupa, alpa, mengalihkan isu. Kalau tuan-tuan ingat, tahun 80-an kita tak ada media-media sosial macam sekarang ni. Zaman tu apa yang kita dengar? Berita. Seekor ular sawa menelan seorang laki-laki. Pada minggu tu ular sawa je tuan-tuan. Itu zaman itu. Kalau tuan-tuan ingat, asal cerita ular sawa telan orang, ular sawa setiap hari. Sekarang tuan-tuan dibawa untuk berjalan-jalan, dibawa untuk menikmati cerita. Cerita ada ipar bergaduh dengan kak ipar. Satu Malaysia tengok, nampak Quran tak baca. Habis cerita ada ipar bergaduh dengan kak ipar, dia buka pula cerita pula. Ni mana punya Imam Mahdi pula. Seminggu tu Imam Mahdi.
Sehari tengok pula cerita pula ustaz ni pula. Lama-lama kita lupa tentang diri kita duk sibuk tentang orang. Sehari viral pula, nasi lemak viral dengan kita beratur sekali. 4 jam untuk makan nasi lemak. 4 jam tuan-tuan. 4 jam kalau dia baca Quran 4 juzuk dia boleh habis. Tapi dia beratur. Asal cari laksa viral. Puas hatilah makan. Temu ramah pula wartawan. Apa perasaan abang dapat makan laksa? Puas hatilah 4 jam beratur. Puas hati lah. Datang dari mana bang? Jo. 4 jam okey lah. Sedap lah, sedap. Mau sebulan kecoh. Laksa tu campur dengan tisu. Lagi seminggu pula cerita. Laksa viral penipu. Kuah dia campur dengan tisu. Maki pula. Celaka betul kata dia. Pergi pula terma ramah makcik tu pula. Macam mana perasaan makcik? Dulu makcik laksa makcik viral, ramai orang beratur. Sekarang dah tak ada. Apa perasaan makcik? Makcik sedih lah. Kenapa orang buat fitnah makcik? Makcik tak pernah campur ikan dengan tisu tau. Ini fitnah. Jadi apa sebenarnya yang makcik? Makcik tak campur tisu, makcik campur paper. Pasal bila tisu? Paper tisu kan dekat makcik. Tuan-tuan, akhirnya apa yang kita buat? Sampai ke mati kita menceritakan tentang orang lain, kita lupa pada diri kita sendiri. Sampai mati. Sedangkan Allah jadikan kita untuk ibadat. Maka dua nikmat ini jangan dialpakan. Apa dia? Waktu sihat, masjid cantik tuan-tuan. Saya ni kali kedua rasa datang masjid ni. Kali kedua Allah. Cantik tuan-tuan. Oh, Masya Allah. Kipas ada, aircon ada. Masjid tinggi. Bila tinggi dia sejuk. Tadi saya semayang masjid rendah tuan-tuan. Semayang Jumaat tadi rendah. Hangat pijo. Pasang aircon pun tak rasa apa tuan. Orang Perak kata hangat pijo. Tuan-tuan cuba tengok tandas ni, Allah bersih. Tak payah berebut lah. Ini setengah tandas masjid tuan-tuan. 2 je tandas. Dah 2 kecil pula tu. 2 kaki setengah tuan-tuan. Macam liang kubur pula aku tengok ke masjid ni. Orang menunggu beratur. Tengok ni tuan Allah. Syukur. Datanglah semayang. Apa lagi yang kita nak buat? Yang keduanya wal faraq, lapang masa, dah pencen. Apa lagi nak buat? Main golf. Engkau pukul bola golf kau kejar. Nak masuk dalam lubang, kau ambil bola tu kau masuk, boom aja balik. Senang, selesai masalah. Kadang-kadang kita mempunyai banyak masa yang lapang. Panjat gunung. 3 anak tangga masjid tak boleh panjat. Yang gunung, Masya Allah, sampai mati kerah di atas. Nak turun tu punya seksa mayat tu. Sanggup orang panjat. Masjid 3 je anak tangga tuan-tuan. Kalau rasa-rasa malas pijak anak tangga tu, kau ngesot je. Ubah punggung je. Satu. Dah berjalan tuan-tuan. Allah, jangan kita jadikan benda ini main-main tuan-tuan. Sebab masa yang diperuntukkan kepada kita akan berakhir sebentar lagi. Tadi tuan-tuan tahu tak pengurusi tu kata apa kat saya? Ustaz dah, Cik Nazri dah bagi tahu apa semua ya. Saya pun tak kenal Cik Nazri mana tuan-tuan. Mungkin dia dah cakap dengan PA saya. Jadi dalam sejam lebih sikit lah terpulang kat ustaz lah. Sejam lebih lah. Sekarang tuan-tuan lagi 20 minit lagi peruntukan ceramah untuk saya. Kalaulah dalam tempoh 20 minit ni saya sia-siakan ceramah saya, rugi tak saya? Rugi 20 minit saya dibagi lagi 20 minit je lagi, 20 minit engkau main-main ceramah engkau, Allah ruginya. Kalaulah kita tahu umur kita lagi 20 hari, kita main-main tuan-tuan. Kalaulah umur kita tahu lagi 20 jam, kita main-main,
Alangkah ruginya, ya Allah. Masalahnya kita tak tahu, Ustaz. Bila nak mati, peruntukan masa tu bila? Anytime boleh mati. Kalau begitu, jadilah orang yang sentiasa beribadat. Duduk dalam amalan. Berpakaian dapat pahala. Macam abang ni, tengah mengaji pun zikir lagi. Allah. Hebat, tuan-tuan. Telinga dengar ceramah, mulut berzikir, jari duk bunyi, tak tahu mana satu dia dapat. Hebat abang kita ni, Allah. Allah Ta'ala sebut, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfih. Tidaklah dijadikan dua hati dalam satu masa. Tidaklah dijadikan dua hati dalam satu masa. Satu masa kau nak berzikir, satu masa kau nak dengar ceramah. Dua-dua kau takkan dapat. Allah sebut dalam Quran, tidak dijadikan dua hati dalam satu masa. Nak dengar ceramah, dengar saja ceramah, tak payah zikir. Nak berzikir, zikir, terus dengar ceramah, duduk kat luar berzikir. Sebab apa? Sebab kita tak boleh main-main, tuan-tuan, dalam ibadat. Tidak dijadikan dua hati dalam satu masa. Nak semayang. Tiba-tiba duduk semayang, duduk tengok pula, ada TV pula, baca pula tu ceramah perdana Ustaz Kazim. Lingkup, tuan-tuan. Masalah ni, tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala bagi kepada kita ialah untuk beribadat. Maka Habib An-Najjar tadi kata, salahkah aku nak menyembah Tuhan yang menciptakan pada aku? Jom, tuan-tuan, kita jadikan setiap satu saat kita ni dapat pahala. Apa dia, Ustaz? Tuan-tuan, benda yang paling susah dijaga zaman sekarang ialah mata. Mata ni, mata lah yang paling susah dijaga. Saya baru ni baca satu kenyataan pengarah filem, pelakon filem. Dia tak ada media sosial selama hampir 11 tahun. Tak ada Facebook ke, TikTok ke, apa semua tak ada. Telefon bimbit pun tak ada. Dia rasa dia aman. Allah, tuan-tuan. Pasal apa? Ni, kita duk tengok, kita duk baca macam-macam dalam benda ni. Mengumpat, mencarut, memaki, semua ada. Hai, macam mana nak buat? Sebab tu abang-abang kalau tengok benda-benda dalam ni, tengok dengan isteri, insya-Allah kita jadi baik. Nah, isteri duduk sebelah panjang tengkok. Abang tengok apa? Ceramah Ustaz Kazim. Abang tak minat sangat menyampah tengok dia ni. Ustaz Wadi memang suka. Baru jadi baik. Habis Ustaz Wadi tengok pula ustaz. Ustaz ni abang suka. Habis ustaz tu gambar perempuan. Duk tergelek. Astaghfirullahalazim. Hai, ya Allah, budak-budak sekarang ni cepat-cepat dia naik ke atas pasal isteri sebelah. Kemudian isteri dia pergi ke dapur, dia cari balik, mana juga. Yang mana faham, tak faham sudah, tuan-tuan. Jadi kalau boleh jaga mata yang masalah sekarang ni. Tak payah cakap, tak payah mendengar, mata membaca, mata melihat. Sebab itu Allah datangkan Ramadan untuk melatih mata jadi baik. Sebulan masuk pusat latihan. Habis itu mata dalam bulan Ramadan buat apa, Ustaz? Quran. Baca Quran. Tu nama dia puasa ni, jaga mata. Tapi sayang, tuan-tuan, hari ni tarikan ke mata tu kuat. Kita pukul 4:30 petang beratur dah. Pasal Ramadan. Segala macam benda yang kita tengok termasuklah paha ayam, paha orang. Bukan paha ayam yang kita tengok. Ayam percik. Tengok tengah-tengah ni ayam apa pula? Hang puasa tak? Bukan saya larang tuan-tuan pergilah. Jaga mata. Jadi akak-akak kalau nak selamat, akak masak. Tak ada masalah, Ustaz. Alti masak dia, Ustaz. Sekarang dah ada beli je, Ustaz. Mudah ada, Ustaz.
terpulang pada akak. Tolong abang-abang kita ni, ini kita yang kejut. Pukul 12 tengah hari abang, pasal Ramadan tahu. Kita ingatkan dia. Laju laki bangun. Sebab hari ni pasal Ramadan bukan setakat orang Islam yang datang, orang hak tak Islam pun sampai pakai skirt. Tak tengok, membazir pula. Membazir kau cakap, engkau membazirkan pahala kau. Jadi lepas ni Ramadan akan datang, kita puasa mata. Yang ni paling susah ni. Jadi nak kalih tu ke mana Ustaz? Kalih ke Quran. Kalau tak boleh kalih Ustaz, nak tengok juga, tidur. Tidur. Dah. Kalau saya berniaga Ustaz, saya terpaksa jangan tengok lama-lama. Dia pakai seksi Ustaz. Dia beli dekat saya mi goreng takkan RM3 kan, okey lah. Terima kasih Kak Halal. Dah cukup, tak ada niat apa-apa sudah. Jaga mata ni hak rosak ni. Sebab itu tuan-tuan, yang kita kena jaga dalam bulan Ramadan ni dia mendatang ni. Ni telinga ni. Sebulan puasa daripada dengar benda-benda tak faedah. Selama ni kita buka radio lagu, sampai anak-anak kita ambil earphone pelekat telinga sini. Jadi kembang telinga anak kita. Siti. Oh Siti. Tak jawab, dia bukan dengar, dia pekak. Ada binatang tu kat telinga dia. Naik kereta tak cakap. Dia cocok dekat handphone dia dengar. Yang mak cakap, bapak cakap lantang kau lah, aku nak dengar. Adik-adik, bulan Ramadan ni boleh dengar adik, bubuh Quran kat telinga ni dek. Ini dengar lagu tak faedah. Tak ada langsung pahala. Sedangkan kita ni Allah jadikan telinga ni untuk dapat pahala dalam bulan Ramadan. Ustaz, saya tak reti baca Quran, saya tak nak masuk tadarus. Kata abang balik buat apa? Makan laksa, kerang rebus, cakotiau. Bang, kalau abang tak nak masuk tim tadarus, abang tak nak baca pun tak apa, abang dengar je. Duduk sekali dengar, ambil terjemah dalam bahasa Melayu. Tu Quran banyak tu, terjemahan semua tu. Ikut bacaan dia orang, dengar terjemahan, dapat pahala bang. Tapi dia orang cakap kalau macam itu tak dapat kem plekat. Astaghfirullahalazim. Dia selalu malam 27 dapat hadiah kem plekat. Saya tahun lepas dah masuk Ustaz, nama saya tercicir Ustaz. Engkau tak baca, engkau dengar aje tak dapat. Kedekut gila masjid. Bukan masjid ni di Afrika ni tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan, tak payahlah buat tim tadarus macam itu. Iaitu yang profesional punya, yang pro punya. Sekarang kita buat orang membaca Quran dan orang mendengar Quran secara automatik. Lepas saja subuh, 10 minit baca Quran. Semua jemaah baca. Sebab apa saya sebut subuh? Sebab apa saya sebut isyak tuan-tuan? Sebab Nabi sebut di dalam satu hadis. Nabi sebut tawaran yang selalu tak ada pelanggan. Tawaran istimewa yang selalu tak ada pelanggan. Apa dia? Kata Nabi, walau ya'lamuna ma fi tahjir lastabaku alaih. Walau ya'lamuna ma fil atamah was-subhi la atauhuma walau habwan. Ada perniagaan tuan-tuan yang orang tak mau kisah, tak mau. Padahal kalaulah mereka tahu kelebihan dia ialah dengan sanggup cabut undi, mereka cabut undi. Kalau dengan merangkak pun mereka sanggup datang. Apa dia? Isyak dan subuh. Kalaulah umat ni tahu betapa besarnya pahala isyak dan subuh berjamaah tuan-tuan, mereka nescaya akan mendatangi isyak dan subuh berjamaah secara merangkak pun mereka sanggup tuan-tuan. Masya Allah. Maka dalam bulan Ramadan ni, waktu subuh ia tak payah kempen subuh macam Jumaat, tak payah. Memang penuh tuan-tuan.
Bangun sahur datang, bangun sahur datang. Sebulan. Apa kata tuan-tuan? Imam yang bertugas, baik tuan-tuan, kita bacakan Al-Quran bermula daripada surah Al-Baqarah ayat pertama, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Semua jemaah ikut. Ustaz, kalau jemaah semua ikut, semua nak ambil Quran, ustaz, berterabur lah ustaz. Apa yang berteraburnya? Quran TV tu ada. Tu TV tu ada. Keluarkan sahaja ayat Quran daripada TV, semua orang tengok TV. Makcik tak nampak ustaz. Beli besar sikit. Duit ada tuan-tuan, beli hak paling besar sekali. Masjid tak ada duit ustaz, makcik bagi seorang 1,000, 5 orang dapat 2 biji makcik. Satu masjid dapat. Setengah tuan-tuan masjid dia ada skrin pula, tembak dekat dinding. Tak payah buka Quran, baca ya Alif Lam Mim, semua ikut. Zalikal kitabu la raiba fih, semua ikut. Hudal lil muttaqin, semua ikut. Alladzina yu'minuna bil ghaib, semua ikut. Sampai satu muka, sadaqallahul azim. Pergi kerja. Saat lagi zuhur buat, saat lagi asar buat, saat lagi maghrib buat, sebelum sembahyang tarawih lepas isyak buat. Tuan-tuan dapat setengah juzuk, selesai masalah. 1 bulan dapat 15 juzuk. Jadi ya, bila ramai-ramai baca, kita tak tahu siapa yang tak tahu baca. Ulang balik. Bila ramai-ramai baca, orang tak tahu, kita ni tak tahu baca, orang tak tahu. Boleh faham tak? Lagi sekali, bila ramai-ramai baca zalik, kita pun zalik, padahal kita tak tahu baca, orang bukan tahu kita tak tahu. Itulah cara dia. Tapi kalau 5 orang satu grup, orang tahu, kita tak tahu. Lah, ingat ke pandai baca, bodoh rupanya. Nampak tuan-tuan? Masalah ni parah ni tuan-tuan. Sebab tu tim tadarus muka yang sama tiap-tiap tahun. Berkurang lagi ada, meninggal 2 orang tahun lepas. Jadi kita buat tadarus dalam peringkat ramai-ramai. Ustaz tak sempatlah habis ustaz. Tak apa, tak sempat habis pun tak apa. Kita sambung lepas raya. Yang pentingnya kita nak tunjuk kepada jemaah yang datang senang, simpelnya baca Quran. Sebab kadang-kadang kita dipertunjukkan membaca Quran ni jadi susah. Jadi imam ni kena susah. Itu yang orang takut jadi imam. Macam tadi maghrib imam baca surah Al-Baqarah. Yang tu semua orang hafal tu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Semua hafal. Tak apalah. Tapi kalau imam nak baca qul huwallah pun boleh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang belakang kata apa? Senang jadi imam ni, aku pun tahu. Tapi kalau imam baca ayat atas-atas, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu lak qala fahbit minha fama yak sudah tuan-tuan. Siapa nak tolong imam tu? Siapa nak tolong ingatkan ayat tu? Imam bila di belakang. Mana aku tahu? Aku bayar lazim aku boleh lah. Wala adia aku boleh tolong. Ini surah apa dia pun tak tahu. Makmum hak di belakang pula. Qala dia. Susah jadi imam. Kan jadi payah, ni parah. Sebab tu tuan-tuan, tunjukkan bahawa simple. Akhirnya bila simple, ramai orang boleh jadi imam. Lagi dahsyat imam tu tuan-tuan, dia baca qul huwallah 2 rakaat 1 surah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Makmum mak di belakang boleh nampak tuan-tuan. Ni kena smackdown ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita nak tunjuk bahawa Islam ni mudah. Cuma jangan ambil mudah. Kenalah betul tajwidnya, kenalah betul rukunnya solat.
Simple tuan-tuan. Jadi bila kita baca Quran, ramai-ramai baca, imam ni hafiz tuan-tuan. Hari ni juzuk yang pertama dia baca simple. Dia baca simple ya. Innal ladzina kafaru, semua ikut. Sawaun alaihim, semua ikut, satu muka dapat. Masuk juzuk yang kedua, dia mula baca bacaan yang lain daripada biasa. Dia ambil bacaan sana, dia ambil lagu Nahwan, dia ambil lagu Bayati, dia ambil lagu Sabah, dia ambil lagu Hijaz. Lama-lama makmum dia kata, oh senangnya taranum, senangnya baca Quran, sedapnya baca Quran. Baru dia boleh ikut. Sekarang ini kita pamerkan dalam keadaan yang menakutkan dia. Urat tegang ni, dia takut. Wa huwallahu, seksanya baca Quran. Dia takut tuan-tuan. Padahal tak disuruh pun baca macam itu. Simple cukup. Lagu Nahwan boleh, lagu Bayati boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Satu masjid boleh baca. Hari ni kita baca lagu Nahwan. Lagu Nahwan semua. Telinga kita ni bila dah didengarkan tiap-tiap hari dengan Quran tuan-tuan, dia jadi apa? Jadi lembut hati dia. Maka bagaimana nak melembutkan hati tadi? Dengan Quran, dengan zikir. Salah satunya ialah baca Quran. Bila paling cantik? Subuh. Dalam bulan Ramadan, anak datang, isteri datang, bapa datang, suami datang. Pagi-pagi pukul 6.30 pagi, lepas semayang subuh, baca Quran dalam 2 muka surat, dalam 4 muka surat. Tuan-tuan, lapang hati. Anak pergi sekolah jadi elok, suami pergi kerja jadi elok, isteri balik rumah sambung tidur jadi elok. Yang mana faham, tak faham sudah. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah jadikan lidah ni untuk buat ibadat. Sebab itu ada orang yang bila beranak, anak dia lahir, mulut dia terbelah. Maka harus dicantumkan balik bibirnya, gusinya, buat pembedahan, sumbing tadi di repair balik. Maka bolehlah dia bercakap, bolehlah dia baca Quran, bolehlah dia hidup, disambung balik hidung semua ni. Dan tak ada kena-mengena dengan ikan keli. Nah, bapak mertua, mak mertua bila menantu beranak, anak beranak, tengok-tengok mulut sumbing. Aku dah cakap jangan pergi mancing. Laki kamu degil, nampak tu. Itu dapat mulut tu, dia rentaknya kail mancing, mulut terkoyak tu. Tak ada kena mengena bang. Jangan cakap macam itu. Cuma saya pesan waktu mengandung ni, tengok benda baik-baik, dengar benda baik-baik. Kadang-kadang kita ni bercakap, bila bercakap Allah makbulkan. Tengok National Geographic. Bila tengok National Geographic tu, cerita tentang orang hutan, isteri mengandung 6 bulan. Abang, lupa comelnya bang. Ya Allah bang, cuba tengok anak orang hutan tapi cuba comelnya bang, pandainya bang. Beranak-beranak tuan-tuan, suami dia tengok anak dia, rasa macam pernah tengok lah baby kita ni. Tapi di mana leha ya? Di mana kau cakap? National Geographic lah jawapan dia. Maka diharuskan mencantum bibir tadi untuk apa? Untuk membolehkan kau menyebut kalimah Allah. Engkau membolehkan semayang, engkau dapat pahala dengan mulut bercantum. Sebab tu boleh. Tidakkah itu mengubah ciptaan Allah Ustaz? Tidak. Lain tuan-tuan, kalau bulu kening kita ni dah elok dah, bulu kening ni elok dah, tak ada cacat cela. Yang pergi buang kenapa? Untuk membolehkan saya semayang. Mana maunya tuan-tuan? Tak boleh. Hidung dah elok, menapas elok semua dah. Kembangnya hidung. I nak pergi Korea, I nak operate hidung I. Apa masalah kau hidung? Tak boleh. Bukan mengganggu kau ibadat. Apatah lagi kalau nak dipotong anunya. Tu lagi parah. Saya nak jadi perempuan.
Tapi kan awak lelaki. Memang, tapi jiwa saya perempuan. You all tak faham. I pun tak nak jadi macam ni tau. Tapi Allah yang jadikan I. So I nak balik pada asal I, perempuan. Engkau jahatan Leman, oi. Kau bawa tenang Leman. Lah, saya jumpa tuan-tuan, saya ni banyak program dengan golongan-golongan ni. Sampai yang baru ni meninggal, kawan saya yang selalu buat program. Dulu dia pondan. Dia yang gerakkan saya tu. Dah meninggal dah tuan-tuan, cikgu ni. Dulu last saya buat program dengan dia raya korban. Saya bagi seekor lembu, angkau orang lapah lah lembu tu. Yang datang semua lembut-lembut. Orang lain dah balik lah dewan ni. Engkau nak lapah macam mana? Lembut-lembut pisau, potong bawang kau datang, bawa macam mana? Golok tak ada, kapak tak ada tuan. Saya bagi demo korban seekor lembu mereka buat. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, adik-adik, okey, fikir panjang. Sebab sekarang ramai orang tak nak jadi lelaki, orang nak jadi perempuan. Saya ni sakit jantung. Kalau saya derma jantung saya, orang boleh ambil. Kalau orang derma jantung, saya sakit jantung, saya boleh pakai jantung orang, boleh tolong menolong. Kalau mata saya rosak, saya boleh minta derma. Siapa nak derma mata? Okay, saya kenal satu doktor. Kalau tuan-tuan sini ada masalah mata, katarak ke apa ke, doktor ni bagus, saya recommend bagus ya. Masalah buta ke, tak nampak rabun ke, doktor ni di Singapura lah. Nama dia Dr. Ismadi. Jadi saya recommend lah ya, boleh buat rawatan bagus. Itu kasih selamat buta, dia operate elok mata tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah tuan-tuan. Mata kita boleh dapat derma, buah pinggang kita boleh dapat derma. Tapi kalau abang dah potong abang punya 6 bulan lepas tu abang minta derma, siapa nak bagi bang? Tuan-tuan jumpa tu imam, derma untuk saya mak. Aku pun nak pakai engkau. La ilaha illallah. Masalah kita tuan-tuan, ada dua benda ni yang menyebabkan kita masuk neraka ni tuan-tuan ni. Dua benda ni, satu lidah, satu kemaluan. Sebab tu Allah datangkan sebulan kursus Ramadan, kursus, bahasa orang kampung saya, pusat latihan kontrol mulut, kontrol lidah. Itu nama dia Ramadan. Jangan bercakap benda yang sia-sia. Tadi pengurusi majlis dah sebut dah kita ni. Laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atash ni. Berapa ramai orang yang puasa hanya dapat lapar dan dahaga aja. Laisa lahu, tak dapat apa-apa min siyamihi, daripada puasa dia. Pahala tak dapat, apa tak dapat, yang dia dapat lapar, kata orang Perak. Saya dalam sehari dua ni sibuk dengan rakaman TV untuk Ramadan. Sebulan Ramadan tuan-tuan, 30 episod sepanjang Ramadan. Tadi dekat Gopeng dia orang buat rakaman, besok dekat Ipoh rakaman. Dia orang ikut mana. Saya cadang nak bawa ke sini. Disiarkan setiap malam bulan Ramadan. Jadi mereka minta saya bercakap dalam bahasa Perak. Itu yang tersasu juga tu. Malam ni duk cakap Perak dalam 4-5 hari ni. Cakap Perak je, sangat pijau ustaz. Itu cakap bahasa Perak tuan. Jadi terbawa-bawa. Kalau mereka datang rakam sini cantik tuan. Disiarkan setiap malam dan diulang. Boleh nampak muka kat Zoom. Nah. Baik. Ada dua benda Nabi sebut yang menjadikan kita ni masuk neraka. Satu, lidah. Dua, kemaluan. Maka Allah datangkan pada kita bulan Ramadan, bulan nak melatih untuk lidah ni jadi baik. Kalau nak cakap, cakap benda baik. Kalau tak ada benda baik nak cakap, diam. Maka bila datang Ramadan, mulut jadi busuk. Hikmah dia apa? Tak nak cakap. Tak nak cakap.
Bulut bau. Hikmah dia tu. Dengan tak larat, dengan letih, dengan penat puasa, malah bercakap. Dia. Habis tu ustaz, kalau dah letih bercakap, letih semua air liur dah tak ada, macam mana nak baca Quran ustaz? Macam mana? Sebab tu saya kata tadi, baca Quran macam-macam. Ada nama dia taranum. Yang ni penat lah, tuan-tuan, letih lah. Bagus taranum ni, waratilil Quran tartila, baca Quran cantik, bagus. Saya pun suka taranum, tapi tuan-tuan janganlah baca bulan puasa letih. Auzubillahi minasyaitonirrajim, letih entah. Nah, jadi kita simpan selalu, kita ambil baca biasa je. Kita baca biasa. Tartil apa nama taranum bagus. Dia membaca Al-Quran dengan lagu dan sebagainya. Alhamdulillah. Bacaan macam-macam. Kalau kita tengok bacaan Quran, ada yang dipanggil bacaan tartil. Tartil itu apa? Simple. Yang paling bagus sekali. Paling bagus. Wabashiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin. Itu nama dia tartil. Yang kedua nama dia tadwir. Laju sikit. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ayat ni kita selalu baca bila dalam sembahyang tarawih. Satu masjid dia buat satu rakaat satu muka. Bila satu muka dia baca dalam keadaan tadwir. Dia baca laju sikit. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum. Itu kaedah dia. Yang ketiga dipanggil sebagai tahqiq. Yang ni jangan duk bawa pula dalam sembahyang tarawih. Balik orang tuan-tuan, tinggal kita je. Bacaan paling slow untuk orang yang baru belajar. Wa basyiril ladzina amanu. Imam baca yang ni, habis-habis salam, assalamualaikum. Tinggal dia seorang. Mana kata dia. Memanglah awak baca slow. Yang keempat nama dia hadar nama dia. Laju tapi tajwid jaga. Laju bacaan ini untuk orang mengulang Quran. Untuk orang mengulang Quran. Bulan Ramadan ni dia nak mengulang Quran. Dia hafal Quran, dia nak mengulang Quran. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri. Itu dia mengulang. Kalau dia baca macam tahqiq, tak habis 30 juzuk dia. Sebab tu tuan-tuan tengok orang mengulang Quran, orang hafal Quran dia suka bacanya ni. Dia baca laju dan badan dia pun berenggut. Kadang macam ni. Nampak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Dia baca macam itu. Kadang pun ya ayyuhalladzina jarang orang ya ayyuhallah tu jarang tuan yang tu. Jadi ni kenan ke apa ke benda ni? Saya waktu belajar dulu cikgu ustaz saya dia tampar lah. Kalau kami baca Quran, kalau saya hafal Quran tu duk tasmi' ngadap dia baca kan. Ngadap gini dia baca wallazi anzala alaihi. Dia marah. Dia tengok kami baca tu, dia tengok tak goyang, tampar, goyang badan. Paksa goyang tadi. Supaya apa? Supaya tak sakit pinggang. Supaya kita tak tidur. Jadi abang-abang yang ada tadarus 55 orang. Ya, 55 orang buat ni. CCTV tengok, Tok Imam tengok dalam bilik CCTV. Apa tim dia orang ni lain macam ni tuan ni. Ni lidah ni Allah Ta'ala bagi pada kita untuk jadi baik. Masuk bulan Ramadan, masuk pusat latihan, latih jadi baik. Jangan ngumpat. Kita tak habis ngumpat. Kata nak berhenti sejam, dah 9.10 dah. Bila nak berhenti? Celakanya ustaz. Oh sudah. Itu yang banyak tu. Nanti bila datang buka puasa, iftar, masjid buat jamuan, lauk 3 jenis. Kari, ikan goreng, timun. Ini je. Ini je. Baik aku makan rumah. Kedekut punya masjid. Bersyukurlah abang. Kadang-kadang dia bagi kurma 4 biji, satu orang, satu hidang, 4 orang, 4 biji. Datang pula orang baru sampai, lewat sampai. 7.30 baru sampai. Dia ambil cepat-cepat kurma, pegang.
Dah tahu 7.30 datang lah awal. Ini duduk sebelah aku pula celaka betul. Apa salahnya ambil kurma sebiji, baru sampai ke dari mana? Dari Seremban, ada kerja sikit. Awak separuh, kita separuh. Besarnya pahala. Elok dia makan separuh yang kita bagi dekat dia, dia buat keluar yang plastik pula tu. Bawa balik tuan. Zalim betul tuan ni. Janganlah diluaskan paha bila berbuka puasa di masjid, dibesar-besarkan paha. Apa lambat. Kenapa macam tu? Kecilkan paha biar ramai orang duduk. Mulut kita ni jaga makan, jaga tutur kata. Bulan Ramadan ni latih, berhati-hati nak makan. Saya baru ni pergi ceramah di mana, masuk mall tuan-tuan. Aku ni nak makan di mana, aku lapar pula dah. Saya ni paling jarang makan di kedai, paling jarang. Susah nak jumpa saya makan kedai tuan-tuan. Saya selalu makan nasi, makan kedai jarang saya buat tuan. Ya benar, faham, tak faham sudah tuan. Saya tengok yang duk tunggu dekat meja berdiri tu, ya, welcome sir, nampak tu. Saya tengok dia ni Islam ke tidak, cari tengok logo halal ada ke tidak logo halal ni. Memang nama dia nama orang Melayu, dia punya itu pun Melayu juga. Saya tengok pula yang datang ambil order tu pakai tangan pendek, tattoo penuh, belah sini pun tattoo. Dia ni bukan orang Melayu, ni bukan orang Islam ni. Yang ni pun rasa orang Filipina ni, yang ni Nepal kan, Myanmar pula ni. Tulis memanglah nasi goreng kampung. Tapi yang masaknya bukan orang kampung ni. Hati berdebar-debar tuan, tak payahlah. Sebab tu nikmat yang paling besar makanan bila kita dapat tu betul-betul halal. Isteri kita masak. Akak-akak oi, masaklah. Paling nikmat suami makan, laju makannya, selera makannya. Sebab apa? Dijamin bersih. Yang kita takut tu tuan-tuan, ada kari yang dicampur dengan seluar dalam. Petua nak bagi sedap kari, patut rasa lemak. Bila datang penguat kuasa kacau-kacau, spenda tuan-tuan, astaghfirullahalazim. Ada yang ikan udang tak habis, semalam tak habis sotong, dia basuh udang, dia basuh sotong, besok dia masak lain, dia simpan, dia masak lain, dia basuh balik tuan-tuan. Macam mana kita nak dapat keberkatan tuan-tuan? Ada yang goreng ikan dengan taik-taik sekali masuk, dengan perut-perut sekali masuk. Kalau ikan bilis tak apa, ini bapa iblis. Sudah tuan-tuan. Pasal dia jual dekat pasar raya ikan iblis. Kita tengok ikan iblis, ejaan silap, ikan bilis. Tah Bangla mana tulis ikan iblis. Sudah tuan. Dan yang kedua, dalam bulan Ramadan ni, jagalah satu lagi ni kemaluan. Yang ni nyebab kita masuk neraka ni. Ada yang sebab kencing tak basuh, diseksa dalam kubur. Tak basuh kencing, dia salam dengan orang pula ni yang menakutkan ni. Saya masuk tandas, saya nampak dia kencing dekat dinding, tahu dekat dinding R&R tandas yang dia mangkuk tu. Saya nampak, saya masuk. Dia bila saya masuk dia dah habis kencing, tengah duk tarik zip. Ustaz. Nak sambut tak sambut, nak sambut tak sambut. Entah ni. Sat lagi dengan aku tak sah sembahyang entah ni. Tak basuh najis Abang Bidin. Ada yang basuh tapi tak betul. Basuh hujung je, hujung helmet jadi basuh. Sebab tu orang kita ni suka pakai kain pelekat, senang selok pergi atas, kau basuh lah. Tapi zaman kita sekarang suka pakai seluar panjang dah. Boleh
masuklah tandas kau buka lah gantung. Ustaz, paku tak ada lah tandas. Paku faham tak ada. Nak gantung di mana Ustaz? Itu yang gantung seluar dalam kat kepala tu. Dia keluar-keluar dia terlupa tuan-tuan. Assalamualaikum. Oh sudah tuan-tuan. Ni parah ni. Duduklah mencangkung elok-elok. Seluar tadi kau gantung dekat pintu tu. Kau basuh bagi puas hati. Akak-akak basuh bagi puas hati. Jangan diseksa pasal air kencing. Sampai bila tuan-tuan kita nak kencing berdiri, merecik kena kaki seluar. Dengan sebab tu mendatang semayang, ada air kencing dekat seluar kita. Allah, semayang tarawih 20 rakaat. Sah tak mananya seluar kau bernajis. Sebab tu kita duduk di masjid ni tuan-tuan kena jaga. Pihak masjid jaga. Saya tengok tandas dia okey. Tempat sangkut seluar ada, tempat sangkut baju ada. Alhamdulillah. Eloklah. Ada luas tandas dia. Okey, besar senang. Ada yang duduk, ada yang cangkung. Siap tulis lagi, tandas duduk, tandas cangkung. Ada yang tak faham, tandas duduk dia pergi cangkung. Itu yang pecah tandas tu. Jatuh kaki dalam lubang tu. Bomba datang. Jadi tuan-tuan, jom kita jaga daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Bulan Ramadan kita akan dilatih menjadi baik. Mudah-mudahan bila keluar daripada Ramadan kita akan jadi la'allakum. Tadi tuan pengurusi sebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Tengok tu Allah sebut perkataan la'alla, mudah-mudahan. Semoga kita menjadi orang bertakwa. InsyaAllah. Saya ucapkan terima kasih pada jawatankuasa masjid yang sudi mengundang saya. Terima kasih pada semua yang hadir. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.